أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita meneruskan kuliah kita pada malam ini, sama-sama kita hadiahkan umul kitab kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada kaum keluarganya, tabi'in, dan juga kaum kerabat kita, ibu ayah kita, adik-beradik kita, juga ahli jemaah kita yang telah mendahului kita, khususnya sahabat saya dan guru tuan-tuan, guru saya juga dengan umul kitab. Mudah-mudahan roh-roh mereka ditempatkan pada orang-orang yang salih, salihah dan orang yang beriman, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang bahagia, yang berusaha, Tuan Nazir duduk kat celah tu aja. Saya pandang-pandang macam ada, macam tak ada. Tuan-tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa masjid, Tok Bilal, Tok Siak, Tuan-tuan Haji, tuan-tuan puan-puan, tetamu Allah saya semuliakan. Terasa sebab bila saya duduk kat sini, kadang-kadang bila saya buka telefon, kawan-kawan ada WhatsApp, hantar WhatsApp, masa Allah irham ceramah. Salah satu daripada sahabat saya, biar saya sebut sikit lah, kerana Allah irham bersahabat dengan saya hampir 60 tahun. Semenjak saya menjadi guru sampai saya dah pencen, sampailah saya dah saya berpindah ke Banti Baru, baru jarang jumpa Allah irham. Kerana dia dengan ceramah dia, saya dengan ceramah saya, sekali-sekali bertemu di gerai makan kadang-kadang tu. Tapi mula saya bekerja, sampailah beliau berhenti daripada takmir. Maksudnya dia bukan guru takmir, dia guru yang dijemput kan. Kerana atas umur dia lah, waktu umur. Dengan itulah saya bercampur, berkursus ke apa juga perkara yang hatta sampai di maktab. Cuma dia senior daripada saya 5 tahun. Kebetulan dia sebagai guru diambil oleh pejabat agama JAIS. Saya diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian Allah ilham diserapkan kepada kementerian untuk mendapatkan taraf C2. Masa itu gaji kami rendah. Untuk dapat setara guru agama, dimasukkan Maktab Perguruan Islam Tanjung Alim, Maktab Perguruan Tanjung Alim, jadi kami bersama. Nak ringkaskan cerita, Allah ilham ni lesson note. Siapa ada cikgu dia tahu. Lesson note ni panjang tuan-tuan, macam bukan record book, tebal. Tiap-tiap hari hampir 3 muka kita buat nota pengajaran kita kepada kelas-kelas. Bila nazir datang, pelawat datang, kita tunjuk aktiviti, gerak kerja dan sebagainya. Pensyarah ambil dia sebagai contoh, buku dia itu sebagai contoh. Pelajar terbaik
menyediakan lesson note. Sebelum diserahkan, ada pelajar-pelajar kita yang nakal, yang jenis pemalas, dicuri. Dia masuk dalam bilik, tengok dia, masa itu dulu fotostat, mana ada, ambil nota-nota, kemudian ditambah-tambah. Jadi dia punya isi cantik lah, nak cerita lah. Memang orang dia bukan umur dia macam ni je, daripada dia bujang lagi, dia memang orang yang rajin. Sama ada belajar, menuntut ilmu, kursus, pantang aja dengan kursus. Bila dengar saya pergi, dia akan ikut. Ataupun dia nak ikut, dia pergi, dia ajak saya. Jadi saya sangat terasa kehilangan. Saya rasa tuan-tuan pun begitulah. Salah seorang daripada guru Kuala Langat yang tawaduk. Dia tak ada cakap tinggi-tinggi. Macam arwah Allahyarham Datuk Ishak Barum. Jadi begitulah kita manusia. Pandai ke tak pandai ke, beribadah ke pun ataupun terbaiknya, tapi bila sampai masanya, Allah jemput. Dalam Kuala Langat, dia yang paling tua. Ustaz-ustaz ini belum lagi. Dia baru bawah 70. Walaupun nampak macam tu, janggut je putih tu, dia bawah saya lagi. Artinya macam Ustaz Hairawi dah tak boleh kuliah lagi lah, nak rumah weh. Jadi Allah nak ambil ilmu kepada seseorang dengan dimatikan seorang itu. Bukan dia cabut daripada ilmu, tak. Bukan dia lupakan, tak. Ilmu tetap ada, tapi dimatikan seseorang itu. Jadi itulah caranya. Berapa ramai ulama yang telah meninggal dunia sebelum ni, Datuk Harun Din, Datuk Hassan Din, Fadilah Kamsah dan sebagainya, termasuk mufti-mufti Syekh Majid Kedah sana tu, pakar haji umrah. Jadi dengan doa tuan-tuan, puan-puan, saya masih diberikan kesempatan, insya-Allah. Di atas kesihatan saya, insya-Allah kita berkongsi sama-sama dalam majlis ilmu, insya-Allah. Jadi kalau selalu saya bawa nasihat agama wasiat iman, dan kebetulan kita tak sampai minggu depan, lagi 3 hari kita akan menyambut Nisfu Sya'ban. Jadi saya terpanggil untuk memberikan sedikit penjelasan tentang apa yang kita nak buat dalam Nisfu Sya'ban. Yang saya sebut tadi, kalau manusia dia akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Ilmu kalau tuan-tuan tak dapat pada dia, habis. Saya pun juga, kalau saya meninggal, tuan-tuan tak dapat ilmu yang ada pada saya. Jadi kita hanya dapat beramal dengan apa yang disampaikan oleh tuan-tuan guru kita. Alhamdulillah. Jadi tahniah, malam Selasa lepas Isnin, tuan-tuan ada majlis khas mengingati Allahyarham. Saya nak datang tapi tak ada kuliah, saya ikut serta je lah. Okey, baik. Bulan Rajab telah meninggalkan kita, ataupun kita dah terlepas. Tahun depan kita dapat lagi, tak tentu. Saya tahu tarikh meninggal saya tak tahu. Tuan-tuan, Tuan Imam, Tuan Bilal, Pak Asia, Tuan Haji dan semua tak tahu. Walaupun dia kata dia masih muda, belasan tahun, tapi bila masa nak meninggal. Kan saya cakap 3 bulan 4 bulan lepas, tahun yang lepas, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kebanyakannya ramai kita dengar keluarga kita yang kita kenal, sahabat kita, tuan guru kita yang telah dijemput oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita berdoa tiap-tiap waktu, imam berdoa, ya Allah berkatilah aku bulan Rajab, berkatilah dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan, tapi tak semua sampai. Tak kira tuan guru ke siapa kau, sampai masanya dijemput oleh Allah Ta'ala. Jadi kita yang masih diberi Allah peluang kehidupan ini, apatah lagi diberikan peluang untuk kesihatan, dan yang paling penting Allah beri peluang kita ada masa. Nak ikut semua orang tak ada masa, tuan-tuan. Saya pun kalau ikut tak ada masa. Apatah lagi orang perempuan belakang tak ada masa. Bangun tidur dah buat kerja sampai nak tidur malam.
Pukul 11 masih ada kerja kat dapur. Tuan-tuan begitu juga. Paling tidak jumpa kawan, sembang, ngeteh dan sebagainya. Lain pergi kebun, kerja. Artinya manusia ni tidak ada masa. Tetapi oleh kerana Allah beri peluang, kita dapat membagikan masa. Tuan-tuan boleh duduk dalam masjid rumah Allah yang mulia ini dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana Allah Ta'ala beri peluang kepada kita. Baik, dalam ayat Quran, dalam surah At-Taubah menyebut ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah 12 bulan. Semua tahu betul? Betul kan? Hijrah pun 12 bulan, Masihi pun 12 bulan. Tetapi keistimewaan ditetapkan dalam kitab Al-Quran semasa ia mencipta, iaitu Allah mencipta langit dan bumi, antaranya 4 bulan yang dihormati, yang istimewa. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul dan yang lurus. Maka janganlah kamu menghina diri kamu sendiri di dalam bulan-bulan yang istimewa itu. Apa bulan ni? Muharram. Tak? Lagi apa? Zulkaidah, Zulhijjah, Rajab, Syaban. Kita ambil peluang. Bulan-bulan lain bukan tak baik. Baik kita beramal, tapi diperlebihkan, digandakan. Kita istiqamah dan berterusan di atas kemampuan kita, di atas kesihatan yang Allah kurniakan kepada kita. Allah tidak memaksa kita. La ikraha fid din. Dan agama tidak ada paksa. Tapi kita bila beragama Islam, kita beriman, adalah satu-satu tanggungjawab yang Allah letakkan kepada kita, yang dengan lain perkataan taklifi, kewajipan. Dan kewajipan tersebut untuk kita juga, bukan untuk Allah. Allah hanya memberikan ganjaran, memberikan peringatan, memberikan apa dia? Amaran. Kau buat, kau dapat. Kau ada ilmu, kau akan menjadi orang yang lebih baik daripada orang yang tidak ada ilmu. Kau beramal dengan ilmu lebih baik daripada orang yang beramal tanpa ilmu. Alhamdulillah, kerana tuan-tuan, puan-puan diberikan hidayah dan taufik untuk kita mendapatkan ilmu dan kita beramal dengan ilmu yang kita peroleh. Itu yang penting. Kerana dalam Isra Mi'raj yang telah disebutkan oleh tuan-tuan guru kita, setiap tahun ustaz-ustaz jemputan yang dari luar datang ceramah. Tapi kalau kita hanya mendengar tapi tidak ambil iktibar, tidak ada pengajaran dan tidak diamalkan, dapat pahala mendengar sajalah, dapat pahala datang ke masjid belajar, tapi pelaksanaannya tak ada, maka tidak dinilai. Berdasar itulah setiap tahun kita mendengar Isra Mi'raj, peristiwanya kita mesti pegang 5 perkara yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Saya di mana-mana yang menyebut saya, sama dalam daerah atau luar daerah, menyebut saya bila ceramah bab Isra Mi'raj, saya tekankan pertama adalah peningkatan iman kita. Biarlah umur kita makin bertambah bilangannya, di sisi Allah umur kita makin berkurang. Ya, bila habis saja Rajab, kurang 1 bulan. Dah masuk hampir 2 minggu Syaban, kurang 2 minggu lagi. Habis Syaban, masuk Ramadan, kurang lagi 2 minggu. Masuk bulan Ramadan, sampailah akhir kehidupan kita. Itu kita. Itu manusia yang dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesaat pun tak cepat dan sesaat pun tidak lambat. Sampai masa tak kira. Tengok Allah ilham tuan guru kita. Saya dan anak dia
dalam perjalanan balik daripada Sungai Besar ada satu majlis Isra Mi'raj peringkat Negeri Selangor. Saya dijemput, jadi saya pergi dengan anak Ustaz Hafiz. Telefon yang pertama sebelum keluar Selangor, dekat mana tu Tanjung Karang atas sikit. Isteri Ustaz Muhammad telefon. Dia kata, Hafiz, abah tak sedar Hafiz. Saya dengar. Saya kata, siapa di rumah? Tak ada siapa-siapa. Adik-beradik tak ada. Saya kata, panggil siapa yang biasa dengan dia. Cik Zaidi. Saya kata, Zaidi datang. Panggil ambulans. Dalam 10 minit, dia telefon lagi. Dah bawa hospital lah. Ambulans dah ambil. Alhamdulillah. Tak lagi dalam 10 minit lagi, telefon dah tak ada dah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Saja orang yang kedua tahu Allahyarham meninggal. Yang pertama, Hafiz sendiri. Sebenarnya saya pun dengar bila cakap abah dah tak ada. Sebab kami satu kereta tak jadi makan. Tak makan tengah hari. Jadi kenyang. Terus balik. Rasa kereta tu minyaknya tak boleh habis. Ditekan. Allah Akbar. Saya terus ambil kereta, terus sampai hospital. Jumpalah Cik Mat dan beberapa orang lagi. Dia kata kematian itu bukan nak tunggu nanti anak saya belum sampai Kelang, dah dapat telefon abahnya dah meninggal. Allah Akbar. Kami terus berdoa, baca ayat-ayat suci Al-Quran dalam kereta. Kami ada 8 orang. Terus kami doa, ya Allah, Allah maghfirlahu warhamhu ya Allah. Tuan-tuan, itu bahagian dia. Petang Jumaat, tuan-tuan, saya cemburu. Bukan kepada Allahyarham dan kepada guru-guru kita yang lain, orang-orang sahabat kita yang lain. Petang Jumaat dikebumikan sebelum Jumaat yang sembahyang berapa ramai. Oleh kerana sembahyang jenazah kita rapat-rapat. Kalau sembahyang macam biasa sampai belakang sana tu, termasuk orang perempuan. Saya tak pernah tengok orang perempuan ramai sembahyang jenazah begitu ramai. Parking sampai dekat segi tu, traffic light. Ada kawan saya yang sampai tak sempat. Parking jauh, datang jalan kaki, jenazah dah pergi bawa dah. Tak kubur berapa ramai. Alhamdulillah. Itulah yang kita minta, husnul khatimah. Yang mendoakan, yang amin, yang anak murid dia, yang angah tu kan. Allah Akbar. Saya cemburu. Kan saya cakap sebelum saya dulu kata, tanda orang yang meninggal husnul khatimah, pertama sekali orang yang menziarahinya ramai. Ada dijemput ke? Tuan-tuan ada dijemput? Jemput dia datang, Ustaz Muhammad tuan guru kita meninggal, ada? Tak ada kan? Tahu je, terus bergegas daripada Jabatan Negeri Selangor Pendidikan datang. Walaupun dah 10 tahun tak jumpa kan, tapi kerana Ustaz Muhammad meninggal, dia datang. Di mana pengarah semua, bagai dakwah semua datang. Ini saya nak sebut tentang supaya kita, alhamdulillah, kita doa sama-sama supaya tuan-tuan semualah di golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala dalam kebaikan kematian kita dan ditempatkan orang-orang yang salih. Walaupun katakanlah kita tak dapat meninggal hari Jumaat, tak apa. Kerana Rasulullah meninggal hari apa? Hari Jumaat ke? Tak. Hari Senin. Tapi syurga tempat dia. Berdasar itulah Rajab dah berlalu, jadi kita jumpa pada bulan Syaban. Okey. Saudara-saudara yang saya hormati, yang saya kasih, pada kali ini kita tengok berbicara tentang kelebihan bulan Syaban secara khusus, iaitu yang terkenal keagungannya dengan malam nisfu Syaban. Berapa pagi lagi? Lagi 3 pagi Yang terkenal diagungkan seperti mana keagungan bulan Rajab dengan Isra Mi'raj. Perintah sembahyang, Isra Mi'raj pada Rasulullah SAW. Jadi pengajaran yang kita perlu ambil, yang saya kata tadi,
pertama keimanan. Makin berumur kita, makin dekat kepada kematian, maka kita iman tingkatkan. Macam mana nak tahu iman yang ditingkatkan? Supaya Allah kasih kepada kita. Supaya Allah kasih kepada kita di atas peningkatan iman kita. Apa tanda? Kata Rasulullah SAW yang saya petik daripada Syekh Ali Jabir, pertama sekali, dia suka dengan kebaikan. Kita ni perempuan, kita suka dengan kebaikan, walaupun kita tak mampu, tak sempat dengan kebaikan. Contoh, derma, ada tabung di tepi-tepi masjid, kata kita lupa, tapi kita Allah terasa kesal, tak bawa duit RM1, RM2 nak masuk kat tabung, contoh. Tapi kita suka tengok tabung tu, bukan asyik tabung, asyik minta, itu dah lain. Satu. Kedua, dia suka pula dengan melakukan kebaikan. Melakukan, tadi dia suka, dia tengok aja. Orang pergi masjid, dia kata dia suka, macam mana orang tu rajin subuh, zuhur, asar, maghrib, boleh datang ke masjid, datang kuliah, tak kira siapa ustaz datang, kerana ganjaran sama. Syaratnya pertama, ikhlas. Tuan-tuan yang datang tak kira, Ustaz Roslan ke, YB mana ke, penceramah, tapi pahala tetap sama. Mula kita berpakaian, mula kita mandi, mula kita bergerak, semua ganjaran Allah tulis, diperintah kepada mereka. Sampailah kita balik ke rumah, Allah Akbar. Kedua. Ketiga, dia rasa kesal kalau tidak dapat melakukan sesuatu perkara dengan sebab-sebab tertentu. Contohlah, kita mesyuarat yang agak besar, kita nak keluar sembahyang tu tak dapat, nak sembahyang sunat duha, dia popet ceramah, kemudian yang bertanya banyak, buat cadangan banyak. Ni kita nak sembahyang duha ni, sampai lepas hampir 12:30 tak habis mesyuarat. Kita rasa, ya Allah, aku ruginya tak dapat, kan? Tu dia. Itu yang ketiga. Jadi itu saya beri contoh lah, sembahyang duha dan benda-benda lain. Contoh, dia tak dapat sembahyang datang berjemaah kerana tak sihat. Tapi tuan guru kita Ustaz Ahmad, dia datang bertongkat, tuan-tuan, Masjid Banting tu sembahyang Jumaat dan berjemaah. Kalau dia tak pergi ceramah, bertongkat, naik tangga pelan. Saya kalau setakat pening kepala, mumet pun tak boleh lah. Apatah lagi yang saya jatuh dulu, lagi tak berani. Bangun pagi bila semacam je, selalu saya dapat rawatan, doktor bagi Panadol, saya kata tak jalan lah. Dia tak suruh saya x-ray, tak apa. Minggu depan saya kena pergi lagi. Bila saya bangun, saya kena rehat paling tidak 5 minit, 6 minit, duduk pelan, baru boleh bangun. Tidak, bayang. Itu yang saya jatuh pasal tu. Allah Akbar. Tu. Ini nak cerita tentang orang yang rasa rugi bila tak dapat melakukan satu kebaikan. Okey. Yang keempat, bila dia terlanggar, bukan sengaja, berlaku satu perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, cepat-cepat dia bertaubat. Allah, kita tak sengaja. Kalau kita pergi pasar, bawa kereta, memang nampak orang yang pakaian tidak tutup aurat, jadi kita terasa Allah SWT. Kadang-kadang Allah nak bagi kita kesedaran, kita terlanggar, terpijak duri, kadang tersepak batu, kadang terhimpit pintu kereta, padahal kereta sendiri. Kita tekan, dia terhimpit tangan, Astagfirullah, bukan cilaka. Kita rasa ada tu, kita ingat balik. Macam saya jatuh motor, saya kata, asal apa dosa aku ni, mungkin dengan isteri ke, dengan siapa ke, kita ingat balik lah. Allah Akbar.
Lagi bila dah getar, duduk atas katil, ingat, ya Allah, ampunkan dosa. Kalau kau nak panjang umur aku, dapatlah aku beribadah seperti biasa, ya Allah. Alhamdulillah. Ya. 2 bulan, baik. Syukur. Okay, baik. Itu tentang kehidupan kita perempuan, tuan-tuan. Baik. Jadi kita pun, kalau Isra tadi dengan Syamirat, Rajab, Syaban, dan 10 Syaban, yang saya kata tadi, iman, kita kena jaga sembahyang. Saya percaya tuan-tuan ada kesedaran. Kita sembahyang di awal waktu. Ingatkan isteri-isteri kita, anak-anak kita. Ditanya oleh sahabat pada Rasulullah, apakah amalan yang lebih afdal di kalangan kami? Rasulullah jawab apa? Sembahyang di awal waktu. Artinya macam tuan-tuan lah, habis ada azan, kita pun sembahyang sunat qabliyah. Lepas tu kita terus iqamah sembahyang. Kalau kat rumah, kadang-kadang baru nak sembahyang, telefon bunyi, tak jadi, kena angkat, takut urgent. Yalah, contoh, katakanlah kalau lah anak Ustaz Muhammad tak angkat telefon, dibawa kereta pasal lapar nak makan, apa cerita? Apa jadi? Yalah, sampai rumah tiba-tiba orang dah ramai kat rumah. Kenapa meninggal? Tadi mak telefon kau tak jawab. Jadi kalau kat rumah kita nak sembahyang, orang telefon ataupun orang datang, Assalamualaikum, jumpa kenduri lepas Isya, lambat lagi. Kemudian betul. Tapi kalau kat masjid, insya-Allah qamat terus sembahyang. Kemudian dengan Ramadan, nuzul Quran, Qiyamul Lail, 10 malam akhir, dan Lailatul Qadar. Itu istimewa. Selain istimewa dalam ibadah yang lain, menyegerakan berbuka puasa, melewatkan bersahur. Kita dituntut sunat muakkadah bersahur pukul di akhir waktu. Jangan pukul 12.30 dekat apa nama tu yang popular dekat kancung tu. Alah, macam orang kahwin. Sepupu saya daripada Johor, saya ajak pergi makan. Kau ya betul, kau ajak pergi orang kahwin ke pergi gerai makan ni? Dia ingat jam betul, aku tak dijemput. Dia kata pagi. Rupanya gerai tu apa ramai, penuh meja kerana nak makan. Satu lagi tuan-tuan, hari Isnin hari itu saya diajak, kawan kata jomlah, itu expired. Apa tuan-tuan? Apa hari Isnin hari itu? Voucher. Berapa ramai orang tuan-tuan? Ada yang datang pukul 8, pejabat belum buka. Saya malas nak pergi. Saya kata nantilah ujung-ujung, nanti expire Ustaz. Saya pergilah juga. Tapi menunggu, subhanallah. Saya fikir saya, ya Allah ramainya, yang duduk, yang berdiri, yang beratur. Alangkah cantiknya kalau kat masjid macam itu. Kerana 150, bukan salah, saya tak kata tak salah, itu rezeki kita, boleh. Tapi kenapa kalau kat masjid kau tak nak datang? Kadang-kadang ada makan lagi, ada bontrot lagi, tak datang. Ni beratur, pakai kereta, berdabel-dabel. Sanggup anak tunggu dalam kereta, bapa pergi, baru daftar, yang tak daftar kena daftar. Seras IC. Saya alhamdulillah lah, Allah permudahkan. Daripada rumah saya dah baca dah, Allah bayasiri, Allah masih. Kalau lambat saya balik. Ini sampai zuhur pun masih tak dapat. Ini cerita dunia. Tapi Allah bagi kita peluang. Lailatul Qadar, ini ganjarannya. Nuzul Quran, ini ganjarannya. Bulan Rajab, ini ganjarannya. Sembahyang di awal waktu, ini ganjarannya. Sembahyang berjemaah 27 kali, ganda ganjaran. Orang tak rebus. Itu yang selalu kita cakap tu, tuan-tuan pun dengar. Kalau tetap waktu tunggu, Nazir tunggu RM27, Tuan Benari tunggu RM27, Tuan Bilal tunggu. Tak cukup masjid kita ni, buat 2 tingkat, 3 tingkat, macam Masjidil Haram. Betul? Itu yang dikatakan iman. Kalau dunia
Nampak iman. Sana dapat 100, tambah 100.5. Itu bab dapat rezeki. Kalau kena denda, macam, oh nampak polis kat jauh lah. Oh, cepat angkat pedal minyak. So, kalau bijak. Kadang-kadang tak kena pun. Yalah, oh Ustaz Aziz ke? Nak mana Ustaz? Ada kuliah. Allah minta Ustaz. Sila. Itu kenal. Besok pada masyarakat boleh. Walaupun kita apa, Jibril, Mikael, Israfil, Malik, Ridwan, kita tahu, boleh, kau tim. Janganlah masuk aku neraka, kan kita kenal kat dunia. Aku hafal nama kau. Pada masyarakat tak ada. Dunia bolehlah kenal, kau tim sikit. Ustaz tunggu Ustaz, dia bukan dalam setengah jam. Betul. Tuan-tuan, kalau pergi bank, begitu juga. Kau tim kira-kira mata. Walaupun dapat nombor 1,100. Pergi hospital, begitu juga. Sekarang ni lagi lah orang tak kenal, ikut nombor. Dulu ada tak kenal, ya, HA ke siapa, kira-kira mata. Ustaz panggil nama, tak payah pakai nombor. Sekarang kau tunggulah 3 jam, 4 jam. Walaupun kita getak, 3 jam saya tunggu tuan. Ya Allah, mana doktor ni? 3 jam. Pasal saya dah di lab. Rumah dah lab saya. Darah dah di lab. Sampai dekat kecemasan, tunggu 3 jam. Doktor tak datang. Allah, takut je. 3 jam baru x-ray. Tuan bayangkan, retak ni. Bukan luka. Allah. Itu baru dunia tuan-tuan. Saya tuan-tuan besok di padang mahsyar nak tunggu berapa tahun? Meniti siratal mustaqim berapa tahun? Menunggu kita hisap berapa tahun? Allah Akbar. Itulah yang Allah bagi contoh kepada umat manusia, khususnya orang Islam, khususnya pada umat Nabi Muhammad SAW. Kita akan hadapi. Tidak ada terkecuali. Tidak ada kecuali syafaat Rasulullah SAW. Ya, jadi itulah yang kita harapkan supaya kita mendapat syafaat Rasulullah. Okey, saya kira habiskan. Baik. Kemudian pada malam tersebut, 10 Syaban, Allah buka pintu rahmat kepada mereka yang meminta. Kalau minta ampun, Allah ampunkan dengan taubat nasuha. Minta rahmat, insya-Allah Allah akan bagi. Minta rezeki, Allah akan memudahkan rezekinya. Ya kita doa selalu kan. Kemudian ada kecuali, bukan semua dapat. Orang yang syirik, menyekutukan Allah. Apa caralah? Dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan syirik. Tak ada bahagian untuk dia. Kedua, saya ringkaskan ya. Orang yang percaya kepada nujum, berpegang kepada nujum. Nujum apa ni? Bukan nujum pak belalang. Itu lain. Hai belalang, itu lain. Kebetulan. Ini nujum yang menyeru mama merah, marang hijau, mama. Itu. Tak apa-apa. Yang tak pandai cakap Arab, jadi cakap Arab. Yang tak pandai cakap Siam, jadi cakap Siam. Tapi kalau roya, pengubatan Islam, dipersilakan. Ya. Tahu air, tahu rimau, tahu itu. Kemudian apa serapahnya yang kita tak pernah dengar. Kemudian percaya pula boleh keluar paku. Ya Allah, ya Tuhanku. Doktor kalau tertinggal jarum pun dalam perut, operate, buka balik. Tertinggal satu skru ke apa, buka balik. Ini boleh paku keluar daripada perut. Macam mana kawan? Tiba-tiba keluar paku. Tengok paku dalam perut tuan-tuan. 10 tahun dah. Ya Allah. Boleh tu. Paku kena kaki yang berkarat pun boleh potong kaki. Tu. Yang dilarang percaya kepada nujum, ahli sihir. Ketiga. Orang yang mengekalkan zina. Waliyahzubillah. Tuan-tuan, bila akta itu dihapuskan, suka sama suka on.
tak ada dawi-dawi, berkhaluat, boyfriend, girlfriend, nothing, tak ada perniagaan. Macam 16 perkara. Itu hukum Allah ya, bukan hukum dunia. Dunia itu takzir, hudud, kisas, hukum Allah. Kita takut, kita doakan supaya dia bertaubat, kembali kepada Islam, gugur iman orang yang tak percaya kepada Quran dan hadis. Hudud bukan hukum manusia, hukum Allah. Kisas, bunuh pada buluh, kecuali dimaafkan, bau bayar diat, bau takzir. Allah, saya seram bila hari Jumaat tu, bila buka berita dengar, ya Allah, beraninya manusia menentang hukum Allah. Kita nak menentang, cakap bos pun kita fikir banyak kali. Daripada rumah kita fikir, aku nak cakap, tak cakap. Contoh orang yang tak dapat dulu ada prestasi kan. Aku dah kerja 10 tahun kat pejabat ni, prestasi aku tak nak naik. Ustaz Datuk Fadil Kamsah kata kena cakap, takut dia terlepas pandang. Kita fikir juga, aku nak cakap, tak cakap. Orang yang baru datang kerja boleh dapat pangkat, kedudukan, melintah melegah. Aku dah 10 tahun tak dapat. Nak cakap, tak cakap. Itu pun kita takut nak cakap. Ini pula hukum Allah dalam Quran ada sebut. Dalam surah An-Nur cakap, surah An-Nisa cakap tentang hukum-hukum dalam dunia antara kita. Boleh aja cakap dibatalkan. Allahu Akbar. Nak jadi apa kita? Jangan sampai Allah murka seperti Nabi-Nabi yang lain. Nabi Lut, Nabi Nuh. Cuma Allah janji keistimewaan kita, umat Nabi SAW, tidak dibalas segera. Betul? Betul. Kita buat dosa, tak terus kena lempang. Ada tuan-tuan tak sembahyang asar terus lempang? Tak ada. Ditunggukan di atas kematian, ditunggukan supaya kita bertaubat, ditunggukan supaya kita menghinsapi diri. Itu ketiga. Ini zina, besok kalau dah haluat itu ini, Allah Akbar, kita takut anak kita, tuan-tuan. Anak kita yang cerdik-cerdik belajar universiti sana sini, itu fakta. Hakim persekutuan, hakim rayuan, hakim macam bukan hakim daerah. Itu yang ketiga. Keempat, orang yang mengekalkan minum arak. Ini pun saya tak payah ulas lah ya, tuan-tuan sedia maklum. Dan yang kelima, orang yang meneraka kepada ibu bapa. Ini pun kalau nak bahaskan, saya nak terangkan dalam surah Luqman kan disebut, pertama jangan syirik, kedua jangan berlaku pada ibu bapa. Besar dia punya balasan, bukan setakat di akhirat, malah di dunia. Dia pernah tuan-tuan dengar, dia meneraka kepada ibu bapa, dia keluar je daripada tangga, bumi terbongkar, terus masuk, ditelan di bumi. Macam cerita tenggang lah, tenggang, ya tak? Terus jadi batu. Kadang-kadang zaman terakhir ni pun ada juga orang yang memperolokkan ceramah. Di Melaka satu kes, kalau benar lah. Contoh ada satu ustaz tu ceramah, dijemput daripada luar. Ada budak-budak muda kata, takut, Allah, sembang lebih. Tiba-tiba dia balik, naik motor, langgar tiang lampu, meninggal. Balik-balik, mak dia tanya kawan-kawan dia, dia dari mana tadi? Dia pergi masjid. Pergi masjid, baguslah. Rupanya lidah dia. Dia kata ustaz tu lebih cerita je, sembang lebih, tahulah. Satu. Kedua, orang Sungai Buaya, ya, mak dia kata jangan pergi waktu maghrib, sembahyang dulu, kejap lagi dah boleh. Dia kata kejap nak jumpa kawan juga. Tiba-tiba dalam 5 minit dapat telefon, anak dia dah bawa pergi hospital. Langgar tiang lampu juga dekat corner, dekat kebun saya tu. Tengok Allah nak tunjuk, melawan cakap mak bapak ataupun orang-orang
alim. Allah balas on the spot. Okey ya. Jadi itulah perkara-perkara yang kita elakkan di dalam bulan Syaban ni, dan amalan-amalan tuan-tuan boleh rujuk dalam khutbah. Saya ingat lagi khutbah tahun 1998. Ada 7 perkara yang digalakkan kita melakukan dalam bulan Syaban. Ada yang belum lahir ni 1998. Saya ingat khutbah tu, Allah irham, dijemput ke masjid Banting. Saya masih belajar lagi. Saya nak pergi sekolah, saya singgah semayang Jumaat. Khatib tu menyebut bulan Syaban ada 7 perkara amalan yang dituntut. Pertama sekali Al-Quran. Al-Quran. Kedua, berbakti kepada ibu bapa, lebihkan daripada bulan-bulan lain. Pasal nak menjelang Ramadan, bawakan beras, bawakan makanan yang kering-kering, yang mudah mereka masak dalam bulan Ramadan. Jangan harapkan jiran menghantar semangkuk, jiran sana hantar sepiring. Kalau tak hantar, makan yang semalam punya. Allah Akbar. Bersedekah, sembahyang di awal waktu, meneruskan sembahyang-sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah dan sembahyang yang lain. Ya, berpuasa, membantu orang-orang yang susah. Berapa tu? 6. Yang ketujuh, tolong menolong antara satu dengan lain dalam perkara kebajikan. Itu yang saya ingatlah. Tuan-tuan cuba cari khutbah tahun 98. Isinya lebih kurang macam tu. Wallahualam. Jadi terima kasih semua. Minta maaf kerana bab bulan Syaban ni saya kena lebihkan masa sikit supaya tuan-tuan boleh berkongsi dengan tuan-tuan yang lain, dengan isteri, beramal dalam bulan-bulan yang hampir kepada Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awlina bil ilmi وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua. Timbalan Lazi, Mantan Zazi, doktor dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, di atas kehadiran minta maaf salah silap, kekurangan yang benar daripada Allah juga. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.